Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua pelajar dalam keadaan ceria dan gembira. Hari ini kita teruskan pelajaran kita bab 1.3 Kerajaan Melayu yang Masyhur. Okey, kerajaan pertama ialah Kerajaan Funan. Okey, Kerajaan Funan ni adalah sebuah kerajaan Melayu yang terletak dekat Sungai Mekong dalam negara Kemboja sekarang ni. Okey, Kerajaan Funan berpusat di Waidapura. Okey, pura tu adalah bermaksud bandar. Okey, dalam bahasa Sanskrit, pura tu bermaksud bandar. Jadi kerajaan ini terletak di Bandar Waida. Okey. Dia diasaskan oleh seorang Brahmi yang bernama Kaundiya. Okey, Kaundiya ni suatu hari dia telah bermimpi yang dia akan menjadi raja dan dia kena dapatkan satu satu senjata sakti dekat sebuah kuil. Jadi suatu hari dia pergi ke kuil tersebut, dia ambil senjata sakti tu. Dan dia belayar sehinggalah sampai di Sungai Mekong. Dia telah diserang oleh angkatan tentera Puteri Soma. Okey, jadi berlaku perang antara Kaundiya dan Puteri Soma. Dan akhirnya Puteri Soma telah tewas. Dan mereka akhirnya berkahwin. Dan membentuk kerajaan Funan. Puteri Soma ni kalau dalam catatan Cina, dia panggil sebagai Liu Ye ataupun daun kelapa. Nama dia Liu Ye ataupun daun kelapa. Okey, Puteri Soma ni adalah anak kepada pemerintah tempatan Sungai Mekong pada waktu itu yang bernama Raja Naga. Okey, zaman kemasyhuran Funan berlaku pada zaman Fashiman. Fashiman ni sebenarnya asalnya adalah ketua panglima tentera. Dia merampas kuasa daripada pemerintah Funan dan membentuk dinasti tersendiri dekat Funan. Okey, kenapa dia masyhur? Kerana dia berjaya meluaskan kuasa Funan hingga ke selatan Myanmar, Segeting Kera, Teluk Chamran dan juga sehingga ke Tanah Melayu lah, sehingga ke Malaysia. Okey, dan kerana jasa Fashiman yang tersebut, Funan telah berjaya menjadi kawasan perdagangan utama antara timur dan barat. Okey, raja terakhir Funan adalah Rudrawarman. Okey, Rudrawarman ni telah kalah ditewaskan oleh kerajaan Chenla. Kerajaan Chenla pada waktu itu adalah dipimpin oleh anak saudara dia. Sebenarnya anak saudara dia berkahwin dengan puteri Chenla dan memimpin Chenla dan seterusnya berjaya mengalahkan Funan. Dan Raja Rudrawarman ni telah berjaya melarikan diri ke kerajaan Pampan. Dekat Pampan ni mungkin dekat Kelantan ataupun dekat Thailand lah. Okey, kemudian kerajaan Champa. Kerajaan Champa ni telah diasaskan oleh Chulien. Okey, sekitar tahun 1192 Masihi. Kira-kira lebih kurang 1800 tahun yang lepas. Okey, pusat kerajaan ini ialah di Indrapura. Okey, pura tu bandar, jadi bandar Indra. Indra tu sebenarnya adalah nama dewa Hindu, iaitu Indra. Dewa Indra. Okey, Champa sering berhadapan serangan daripada Daviet. Daviet ni adalah nama lama bagi orang Vietnam. Jadi serangan Vietnam, okey, Chulien berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Okey, Champa tu sebenarnya sebuah kerajaan yang berada dekat Vietnam kini. Kalau awak nak pergi melawat Champa, kena pergi dekat Vietnam lah. Okey, zaman kemasyhuran dia bermula pada zaman pemerintahan Cik Bonga. Okey, kenapa popular? Kerana Cik Bonga ni satu-satunya pemerintah yang berjaya menghalau orang-orang Vietnam daripada menguasai Champa dan juga berjaya membunuh seorang raja Vietnam yang bernama Raja Trang Dua Tong. Okey. Dan juga masa Cik Bonga ni baginda telah berjaya mendapatkan pengiktirafan daripada dinasti Ming, iaitu pemerintah Cina pada waktu itu, sekitar tahun 1369 Masihi. Okey, selepas baginda mati, Champa terus merosot. Okey, kemudian Daviet telah menggunakan peluang ini untuk melancarkan beberapa serangan ke atas Champa. Okey, orang Vietnam telah melancarkan serangan ke atas Champa. Dan tahun 1471 Champa telah ditawan oleh Vietnam. Okey, kemudian kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ni telah diasaskan oleh Dapunta Hyang Srijaya Nasa pada tahun 683 Masihi di Palembang. Okey, beliau telah memperkukuhkan kerajaan Sriwijaya dengan menakluk kawasan sekitar seperti Pulau Bangka dan Taruma. Pulau Bangka ni adalah pulau yang berhadapan dengan iaitu Pulau Belitung.
Tarumah ni adalah kerajaan tua, kerajaan orang Jawa yang antara tertua lah, kerajaan Jawa, orang Jawa. Okey, kemasyhuran berlaku pada zaman Sang Rama Dananjaya. Okey, Sang Rama Dananjaya ni adalah Raja Sriwijaya yang keempat. Baginda memerintah dekat Pulau Jawa, dekat Jawa Tengah. Maksud dia orang Melayu yang memerintah Pulau Jawa lah. Sriwijaya telah berjaya menakluk Sumatera, selatan Myanmar, Tanah Melayu dan juga Segenting Kera. Segenting Kera tu dekat Thailand. Okey, penaklukan juga membolehkan Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa, iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Selat Melaka ni kita tahulah yang memisahkan antara Semenanjung Tanah Melayu, Semenanjung Malaysia dengan Sumatera. Selat Sunda ni dekat Pulau Jawa. Dekat Jawa tu, Jawa dengan Sumatera tu, Selat Sunda. Okey, dan Sriwijaya ni sangat terkenal dengan pusat pengajian agama Buddha. Okey, dan kerajaan Sriwijaya ni telah menjadi lemah apabila diserang oleh tentera Rajendra Chola I daripada India Selatan pada tahun 1025. Okey, kemudian kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor adalah berpusat di Hariharalaya, okey, yang diasaskan oleh Jayawarman II daripada Chengla. Beliau menyatukan kerajaan wilayah di Sungai Mekong. Okey. Jayawarman II ni sebenarnya adalah dia telah ditawan. Okey, suatu hari telah berlaku perang antara Sriwijaya dengan Angkor. Kemudian Jayawarman ni telah ditawan dan suatu hari berlaku perang antara Sriwijaya dengan kerajaan Chiang Mai. Okey, antara yang berjaya ditawan oleh Jayawarman II lah. Okey, Jayawarman II telah dibawa ke Sriwijaya. Kemudian tak lama kemudian dia telah dihantar balik, dan apabila dia dihantar balik, dia kemudian mengasaskan kerajaan Angkor. Okey, kemasyhuran berlaku pada zaman Suryawarman II. Okey, kerana pada zaman ni Empayar Angkor telah berjaya meluaskan kuasa ke lembah Sungai Mekong hingga ke selatan Myanmar. Okey, baginda berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan Daviet. Okey, selain daripada berjaya meluaskan kuasa, Suryawarman II ni juga telah berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan juga Daviet. Okey, kemudian mewujudkan sistem perdagangan antara pedagang tempatan dengan pedagang luar. Okey, baginda juga berjaya mewujudkan jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dengan pedagang luar. Kemudian usaha diteruskan oleh Jayawarman yang meluaskan Empayar Angkor hingga sempadan Annam. Annam ni antara sekarang ni, Annam ni antara Myanmar dengan India. Dia berada dekat sempadan Myanmar dengan India. Okey, beliau membina Angkor Thom yang mendirikan 100 buah hospital. Selepas kematian Jayawarman, Angkor mula lemah. Serangan Siam pada tahun 1594 telah melemahkan kerajaan Angkor. Okey, ini adalah Angkor Thom lah. Okey, kemudian kerajaan Majapahit, kita laju sikit lah sebab dia makan ruangnya besar. Jadi kalau kita lambat takut saya tak sempat nak upload dengan video. Okey. Kemudian kerajaan Majapahit telah diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol dalam perebutan kuasa di Jawa pada tahun 1294. Okey, sebelum wujudnya Majapahit, orang Jawa pada waktu itu telah dipimpin oleh kerajaan Singgasari. Okey, dengan suatu hari Jaya Katuan ni daripada kerajaan Singgasari, suatu hari utusan Mongol sampai dan kerajaan Singgasari ni, Raja Singgasari telah memotong telinga utusan Mongol tersebut, menyebabkan Mongol marah. Okey, jadi orang Mongol datang serang Singgasari dan berjaya menjatuhkan kerajaan Singgasari. Kemudian Raden Wijaya telah pada waktu itu berpakat dengan Mongol untuk menjatuhkan Singgasari. Okey, jadi apabila tentera Mongol berjaya menang dalam perang tersebut, Raden Wijaya telah membunuh semua tentera Mongol tersebut dan berjaya mengasaskan kerajaan Majapahit. Okey, kemasyhuran dia bermula pada zaman Patih Gajah Mada sebagai Mangkubumi ataupun Perdana Menteri. Amangkubumi, nama asal dia Amangkubumi ataupun Perdana Menteri lah. Okey, kemudian Majapahit ni, Patih Gajah Mada ni berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan kerajaan Majapahit. Beliau juga mula meluaskan kuasa jajahannya ke Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan Pulau Borneo. Borneo ni dekat Sarawak tu. Bahagian selatan dan timur Sulawesi. Sulawesi ni tempat orang Bugis, dan Kepulauan Maluku. Okey, hari ini menjadikan Majapahit sebagai pusat perdagangan abad yang ke-14.
Kematian Patih Gajah Mada dan serangan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ni adalah kerajaan Islam yang pertama bagi orang Jawa. Pada tahun 1478 telah menyebabkan Kerajaan Majapahit menjadi lemah. Okey, seterusnya adalah Kerajaan Kedah Tua. Okey, Kedah Tua bermula dengan pelibatan masyarakat di Gua Kepah yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagang luar di Sungai Emas. Okey, pada peringkat awal, pusat kerajaan ini terletak di Sungai Emas dan juga Pengkala Bujang. Okey, yang ini adalah pusat perdagangan yang popular dia lah. Kewujudan Kerajaan Kedah Tua diperkukuhkan dengan catatan golongan agama dan pedagang dari China, India dan Arab Parsi. Sumber Cina menamakan Kerajaan Kedah Tua sebagai Cecha. Okey. Banyak nama sebenarnya. Okey, Cina panggil Kedah ni ada lebih kurang 6 atau 7 nama. Antara nama popular adalah Cecha lah. Manakala sumber daripada India dan Arab masing-masing merujuk Kedah Tua sebagai Kataha dan Kalhabar. Okey, kemasyhuran. Okey, masyhur kerana perdagangan. Okey, pada waktu itu Kedah Tua ni dia sangat kaya dengan perdagangan. Okey, dan juga kegiatan agama Buddha. Okey, kemasyhuran Kerajaan Kedah Tua itu telah menyebabkan Kerajaan Sriwijaya menguasai Kedah Tua. Okey, nasib malang bagi Kedah Tua ni, walaupun dia sebuah kerajaan yang maju, tapi dia sering ditawan oleh kerajaan-kerajaan lain lah. Antaranya oleh Sriwijaya dan juga Langkasuka. Funan. Sebelum tu dikuasai oleh Funan, kemudian dikuasai oleh Kedah Tua. Okey, Kerajaan Kedah Tua mula mengalami perubahan pemerintahan pada abad ke-7 apabila munculnya pengasas Kesultanan Kedah yang bermulakan kerajaan baharu di Kedah. Yang ni tak berapa nak tepat. Sebenarnya bukan abad ke-7 tetapi abad yang ke-12. Okey, jadi buku teks awak ni salah lah. Okey, Kerajaan Ganggar Negara. Berdasarkan kajian arkeologi, Kerajaan Ganggar Negara muncul pada abad yang ke-6. Okey, muncul abad ke-6 iaitu lebih kurang tahun 700 lebih. Walau bagaimanapun, Kerajaan Ganggar Negara telah berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak abad yang ke-5. Maksud dia, sebelum wujudnya Kerajaan Ganggar Negara, pusat Ganggar Negara ni, Ganggar Negara sekarang berada dekat Manjung, Beruas Perak, negeri Perak lah. Okey, pengasas Kerajaan Ganggar Negara ialah Raja Ganji Sarjana. Terdapat pendapat lain menyatakan Kerajaan Ganggar dibuka oleh Raja Khmer dari Kemboja. Okey, peringkat awal pusat kerajaan ini ialah di Pengkalan. Kemasyhuran Ganggar Negara bermula pada abad ke-9 apabila dikunjungi oleh pedagang luar. Okey, hasil kekayaan bumi seperti emas dan juga biji timah. Kerajaan Ganggar Negara berjaya mempertahankan kedaulatannya daripada serangan Kerajaan Sriwijaya pada tahun 850. Okey, maksud dia pada tahun 850 Sriwijaya telah menyerang Ganggar Negara. Okey, kerajaan ini lemah apabila diserang oleh tentera Rajendra Chola I daripada India pada tahun 1025. Okey, serangan ini telah memusnahkan pelabuhan Ganggar Negara dan serangan ini juga diceritakan dalam sejarah Melayu. Okey, setakat itu saja. Kalau ada soalan, boleh tanya.